Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Zainab Al-Thaqafiyah, imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikun. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فأسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi yang bernama Zainab Al-Thaqafiyah. Zainab adalah isteri kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni terkenal lah. Dia salah seorang sahabat Nabi yang sangat faham tentang tafsir Quran. Isteri kepada Ibnu Mas'ud ini, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud ni, nama dia Zainab. Satu hari Zainab balik rumah, dia beritahu dekat suami dia. Dia kata Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata dekat orang-orang perempuan, sahabat-sahabat Nabi ini, Nabi kata tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min hulliyikum. Nabi SAW
buat satu kuliah kepada orang perempuan. Dalam kuliah tu Nabi kata dekat orang-orang perempuan, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan ni, Nabi kata tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Nabi kata wahai orang-orang perempuan, latihlah diri kamu bersedekah. Selalu yang kedekut ni perempuan. Orang lelaki-lelaki korang sikit lah. Orang perempuan ni dia berkira sikit. Dari segi nak buat jenis-jenis kebaikan ni dia berkira sikit. Dari segi nak beli tapawai, pinggan pairing, dia rajin. Dari segi nak sedekah untuk tujuan-tujuan agama ni, dia berkira sikit. Selalunya macam tu. Tak semua macam tu, tapi selalunya macam tu. Maka Nabi SAW sewaktu buat kuliah kepada orang perempuan ni, Nabi kata tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Nabi kata wahai orang perempuan, bersedekahlah. Walau min huliyikun. Nabi kata walaupun sampai ke peringkat kamu terpaksa sedekah barang perhiasan yang kamu pakai. Kalau nak bagi duit tak ada, sampai ke peringkat nak kena londeh gelang, nak kena londeh cincin, nak kena bagi. Nabi kata latih diri kamu sanggup bersedekah untuk tujuan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zainab bila dengar kuliah Nabi macam tu, dia balik ke rumah dia, dia jumpa suami dia Abdullah bin Mas'ud. Kata Zainab kepada suami dia, dia kata innaka rajulun khafifu zatil yad. Dia kata wahai suami aku, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kamu ni satu orang laki-laki khafif zatil yad, ringan tangan. Maksud kata-kata ringan tangan ni bukan ringan tulang, lagu orang Melayu kata. Maksud yang kata khafif zatil yad ini maksudnya kamu adalah satu orang miskin, duit tak ada. Zainab ni pergi kuliah Nabi. Nabi menganjurkan orang perempuan supaya bersedekah. Bila dia balik rumah, dia kata dekat suami dia, dia kata wahai Abdullah bin Mas'ud, dia kata kamu ni miskin, kamu ni bukanlah orang yang senang sangat. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bisadaqah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita supaya bersedekah. Kita bukan orang senang, kita bukan orang kaya, kita bukan orang banyak duit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni bersedekah. Fa'tihi fa'as'alhu fa in kana dhalika yujzi'u 'anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Dia kata dekat suami dia, dia kata tolong pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya sat dekat Nabi, kalaulah sekiranya duit yang ada kat kita sikit ni kita guna untuk belanja keluarga kita, boleh tak boleh? Kalau Nabi kata tak boleh, kena sedekah juga, tak apalah, kita sedekahlah dengan duit yang ada sikit ni. Dia kata kat suami dia, kita ni orang miskin, kita ni bukan orang kaya, kita bukan orang banyak duit, duit yang ada kat kita pun tak banyak mana. Jadi duit ni kira-kiranya kalau nak guna untuk keluarga saja pun cukup-cukup. Tolong sapi tanya Nabi, bagi orang yang macam kita duit tak banyak ni, kalau duit tu kita guna untuk belanja keluarga kita saja, okey ke tak okey? Kalau Nabi kata tak boleh, kena sedekah juga, tak apalah, kita sedekah juga, kita pekinlah belanja untuk keluarga kita. Faqala Abdullah i'tihi anti. Abdullah bin Mas'ud pula dia kata dekat isteri dia, dia kata i'tihi anti, dia kata hanglah pergi jumpa sana. Suruh aku pergi tanya pasal apa? Dia kata hang sendirilah pergi jumpa Nabi, tanya Nabi sendiri macam mana cerita benda ni. Fantalaqtu, maka kata Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud ni, maka aku pun pergilah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا إِمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَاجَتِي وَحَاجَتُهَا.
Dia kata maka aku pun, dia kata pergi ke rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, tengok depan rumah Nabi ada satu orang perempuan Ansar. Hajati hajatuha. Aku dengan dia hajat sama. Dua-dua tadi pun duduk dalam kuliah Nabi. Dua-dua tadi pun dengar Nabi SAW suruh orang perempuan supaya bersedekah. Dan dua-dua pun balik ke rumah bincang dengan suami. Sama masalah mereka. Masalah mereka bukan orang senang, bukan orang duit jenuh, bukan duit banyak. Jadi kalau nak ikut lagu Nabi suruh nak pergi sedekah ni, rasanya macam tak boleh buat. Sebab duit yang ada ni cukup-cukup untuk belanja keluarga sahaja. Jadi dia ni pun, perempuan Ansar ni pun nak ditanya Nabi balik. Macam mana kes macam orang yang macam kami ni. Duit tak ada ni. Kalau kami guna duit yang ada sikit ni untuk belanja keluarga sahaja, tak apa kan? Kalau kami tak bersedekah untuk orang lain, kami guna untuk keluarga sendiri, tak apa kan? Perempuan ni pun nak pergi tanya yang tu juga. Zainab, isteri Abdullah bin Mas'ud pun nak tanya benda tu juga. Jumpa di depan pintu rumah Nabi SAW. Hajat dua-dua mereka sana. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Kata Zainab, dia kata tapi yang kata Nabi SAW ni, dia kata satu orang manusia yang Allah campakkan kepada dia al-mahabah. Nabi ni dia ada hebat, dia ada penggerut. Zainab kata, yang kata Nabi Muhammad SAW ni qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Dia satu orang manusia yang Allah campakkan kepada diri dia mahabah. Mahabah ni kehebatan, berasa gerut. Nak jumpa Nabi itu berasa lembut lutut. Nak jumpa Nabi ni berasa gerut. Nak jumpa Nabi ni, nak bercakap dengan Nabi ni berasa tak terbit suara. Nabi ni satu orang manusia yang Allah bagi kat dia macam tu. Dia ada mahabah, dia ada hebat dalam diri dia. Musuh pun duk kata kat Nabi ni macam-macam, belakang aja. Bila jumpa depan, tak terbit perkataan. Nabi ni manusia macam tu. Belakang ni Nabi ni cukup teruk lah. Nabi ni begitu, begini, segala benda tak elok kata ke Nabi. Tapi ditakdirkan jumpa Nabi depan-depan, tak ada. Tak jumpa huruf nak bercakap. Pasal apa? Pasal gerunnya Nabi SAW ni. Allah bagi ke Nabi ni al-mahabah. Gerun ada pada diri dia. Maka Zainab ni pergi ke rumah Nabi, tujuan nak tanya Nabi tentang muskil tadi ni. Bila sampai di rumah Nabi, duduk depan pintu rumah Nabi dah, dia jadi tak berani. Fa kharaja alaina Bilal. Kata Zainab dalam pada duk nak tanya macam mana nak masuk jumpa Nabi macam mana, keluar mai Bilal daripada rumah Nabi. Fa qulna lahu, bila keluar saja Bilal, maka Zainab dengan perempuan Ansar yang duk tunggu depan pintu rumah ni terus kata dekat Bilal, "I'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu anna imra'ataini bil bab tas'alanik." Tolong saya, dia berkata kat Bilal, tolong saya masuk bagi tahu dekat Nabi, kata depan pintu rumah ni ada dua orang perempuan. Kami dua-dua ada benda nak tanya dia. Atujzi'u sadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Kisah tolong sat kami, tolong tanya Nabi. Kami ni bukan orang duit banyak. Kami nak sedekah, duit tak ada. Kalau sekiranya kami guna duit yang ada tak banyak mana tu untuk belanja isi rumah kami, anak-anak yatim dan sebagainya yang ada di rumah kami, macam mana? Boleh tak boleh? Adakah kami masih kena bersedekah juga kepada orang lain daripada isi rumah kami? Tolong saya tanya Nabi benda ni. Wala tukhbirhu man nahnu. Tapi satu, minta tolong dekat kamu Bilal, jangan abang dekat Nabi kami ni siapa. Wala tukhbirhu man nahnu. Tok sahabat dekat dia, dekat Nabi ni, man nahnu, kami ni siapa. Tok sahabat malulah nak pergi abang kata tak ada duit dekat Nabi, malulah.
Macam kita hari ni lah, kita ada masalah nak tanya, jumpa ustaz, kita kata ni ada kawan saya minta terus tanya. Taktik kan? Kita yang nak tanya, tapi nak abang kata ni masalah saya, segan lah. Ada satu kawan dia minta terus tolong tanya. Tanya kawan mana? Kawan saya. Cara senyum tu nakal, nampak nakal kan? Ni pun serupa lah. Pergi di rumah Nabi SAW, minta Bilal tolong tanya Nabi, tanya soalan macam ni, macam ni, macam ni. Tapi jangan habaq dekat Nabi. Man nahnu, kami ni siapa tu sahabat lah. Fadakhala Bilal ala Rasulillah SAW fasa'alahu. Bilal pun turun masuk. Masuk dalam rumah Nabi, pergi jumpa Nabi, tanya Nabi SAW. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huma? Nabi tanya kepada Bilal ni, Nabi kata man huma? Siapa dua-dua perempuan hak suruh tanya ni? Qala imra'atun minal ansar wa Zainab. Bilal kata hak suruh tanya ni satu perempuan Ansar, seorang lagi Zainab. Bila ta'timuhu. Hang suruh aku pesan jangan habaqkan Nabi pun, kalau Nabi tak tanya tak apa, Nabi tanya aku habaq. Macam ada dulu. Tak boleh nak bohong depan Nabi. Nak bohong macam mana? Nak bohong Nabi? Tak boleh. Bilal pula lagi. Bilal, manusia yang tauhidnya menjadi contoh sampai hari ini. Dia nak bohong dengan Nabi. Bila pergi depan Nabi, ya Rasulullah, ada dua orang perempuan depan pintu rumah. Mereka nak jumpa kamu, nak tanya kamu. Mereka malu, mereka segan. Mereka minta aku suruh tolong tanya. Soalan mereka macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nabi dengar, Nabi tanya, man huma? Siapa mereka ni dua orang? Abang tu hak satu dia kata imra'atun minal ansar, satu orang perempuan daripada kalangan Ansar. Seorang lagi Zainab. Dia kata hak suruh tanya ni. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula tanya, ayyuz zanai? Ayyuz zanani? Nabi kata Zainab hak mana satu? Nabi kata Zainab ramai. Dan orang Arab dia pusing mai nama Zainab, nama Fatimah, nama Aisyah, dia duk pusing yang tu lah. Zaman lah aja baru duk main macam-macam kan. Nama ni sampai cikgu mengajar setahun dia sebut tak betul lagi. Cikgu mengajar setahun dah, dia sebut nama budak ni tak betul lagi. Punya susah. Dia cantum nama pak dia, nama mak dia, nama kereta pak dia pakai. Satu tiga dia cantum jadi nama anak perempuan susah. Dulu mana ada? Dulu nama apa? Zainab. Nama apa? Fatimah. Nama apa? Aisyah. Nama apa? Salamah. Bila sebut kata tanya ni satu orang perempuan minal ansar, daripada kalangan Ansar, dan seorang lagi Zainab. Nabi kata Zainab hak mana satu? Qala, kata Bilal, imra'atu Abdillah. Dia kata Zainab ni isteri Abdullah bin Mas'ud. Habis cerita habis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu bersabda, Nabi kata lahuma ajran. Nabi kata bagi kes yang macam ni, kes orang miskin, duit tak ada, walaupun aku menganjurkan supaya bersedekah, tetapi oleh kerana mereka ni keluarga miskin, dia guna duit-duit tu untuk belanja kepada anak-anak dia dalam rumah, untuk keperluan rumah tangga dia. Kerana dia pun duit cukup-cukup untuk belanja, bahkan tak cukup untuk belanja keluarga. Bagi kes yang macam ni, lahuma ajrani. Nabi kata dua pahala dapat kat mereka ni. Ajrul qarabah, yang pertama dia dapat pahala kerana jaga qarabah keluarga. Yang kedua, wa ajrus sadaqah, pahala sedekah dapat juga. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, Nabi SAW ada peruntukan masa untuk mentarbiah golongan muslimat. Penting, muslimat ni penting. Kalau sekiranya muslimat ada di rumah ni, dia bukan muslimat, dia muslimun, jahannam. Hak muslimin laki ni jahannam. Laki semangat macam mana pun, dia enjek, habis laki dia.
penting. Maka orang-orang perempuan muslimat ini sangat penting ditarbiyah. Kalau dia faham Islam, mudah segala-galanya. Maka Nabi SAW ada masa untuk Nabi memperuntukkan masa untuk tarbiyah golongan muslimat. Yang kedua daripada hadis ini dapat kita faham bahawa anjuran bersedekah ni sangat kuat dalam agama. Tuan-tuan, Islam kok mana cerita pun nak bergerak perlu kepada dana, perlu ada duit. Perlu ada duit. Kita cakap pasal nak buat masjid, pasal nak buat surau, pasal nak buat sekolah agama, apa pun nak kena ada duit. Maka amalan sedekah di kalangan orang Islam itu sangat penting dihidupkan. Yang ketiga daripada hadis ini dapat kita faham bahawa bersedekah kepada keluarga itu keutamaan. Maksudnya belanja duit untuk keluarga itu keutamaan. Lebihan daripada belanja keluarga itu barulah kita salurkan sebagai sedekah kepada orang lain. Tuan-tuan ingat balik hadis Nabi SAW cerita tentang seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Dia adalah satu orang yang kaya, satu orang yang duduk di Madinah dan dia orang kaya. Dia kaya aset, dia kaya kebun korma cukup banyak. Sana sini kebun korma kepunyaan Abu Talha. Satu hari ketika Abu Talha duduk di dalam majlis Nabi SAW, tiba-tiba Nabi baca ayat Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nabi baca satu ayat, ayat 92 surah Ali Imran. Tuhan kata lan tanalul birr, tidak akan mencapai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, melainkan kamu sanggup belanja harta hak kamu sayang. Nabi kata tidak dianggap orang tu buat baik selagi mana dia tak sampai ke satu peringkat dia sanggup belanja benda hak dia sayang. Bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni, Abu Talha duduk dengar ayat ni. Ayat ni betul-betul menyentuh hati dia. Pasal dia orang ada duit. Dalam keadaan dia duk buat baik macam-macam, sedekah, infak, belanja harta pada jalan Allah ni, Abu Talha ni ke depan daripada orang lain. Wah, keluar duit untuk tujuan dakwah Nabi, untuk tujuan Islam, untuk tujuan agama ni, Abu Talha tak berkira. Dalam pada dia duk jadi manusia tak berkira dalam memberi sedekah ni, tiba-tiba turun pula satu ayat. Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhan kata tak dianggap kebaikan selagi mana kamu tak sanggup sedekah benda hak kamu sayang. Dia rasa hak dia duk buat selama ni tak dapat lagi. Yang kata kebaikan tu tak dapat lagi. Abu Talha terus jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata dalam banyak-banyak harta yang Allah anugerah dekat aku, dia kata ada satu hak aku paling sayang, iaitu kebun korma yang bernama Bayruha. Dia kata kebun korma Bayruha ni duk beradak dengan Masjid Nabawi. Kita pergi Madinah ni, Masjid Nabawi, depan Masjid Nabawi tu hak laman kosong tu, lepas tu ada mahkamah syariah di Madinah tu. Itu dulunya kebun korma kepunyaan Abu Talha. Duk beradab arah kiblat Masjid Nabawi. Dan kebun korma Bayruha ini Nabi suka pergi. Nabi selalu pergi kebun Bayruha kepunyaan Abu Talha ni, pergi makan buah korma di situ, minum air yang duk ada, yang duk mengalir di celah-celah pokok korma tu. Nabi suka dengan kebun tu. Abu Talha cukup sayang kebun korma ni, kerana kebun korma ni Nabi suka. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada lah harta yang aku paling suka, melainkan hak ni lah yang aku paling suka. Ya Rasulullah, dia kata, aku sedekahkan benda ni kerana Allah. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi SAW kata dekat dia, wahai Abu Talha, bah zalika malun ratih. Nabi kata dekat dia, amboi hang ni, dia kata harta ni memang betul-betul harta yang menguntungkan. Nabi kata
Maksudnya ialah kalau hang simpan pun memang boleh untung dengan duk simpan harta ni. Kalau hang nafkahkan harta ni pun hang manusia yang paling beruntung dunia akhirat. Nabi kata kat dia. Nabi kata dekat dia banyak kali, Nabi kata zalika malun rajih. Wahai Abu Talha, itulah harta yang betul-betul membawa untung dekat kamu. Tapi Nabi SAW kata dekat dia, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nabi kata, tapi aku berpendapat kamu tak payah sedekahkan kebun itu untuk tujuan kegunaan Islam, tapi kamu sedekahkan kepada keluarga kamu yang susah-susah. Nabi kata, kalau betul kamu nak bagi benda ni, tak payah bagi untuk Islam, bagi dekat al-aqrabin, kepada kaum kerabat kamu yang susah-susah, kamu bagi, pahala lebih besar. Nabi kata. Abu Talha pun tak buang masa, terus dia panggil adik-beradik dia, dia membahagikan kebun tu seorang sikit kepada adik-beradik dia. Daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa mengutamakan keluarga terdekat itu lebih diutamakan oleh agama. Nabi SAW tak mau satu orang bersedekah sehinggakan dia tinggal anak dia susah miskin meminta-minta. Itu pun tak mau. Agama tak mau macam tu. Maka disuruh kita ni mengutamakan kaum keluarga, selepas tu barulah keluar kepada orang-orang lain yang ada di luar. Mudah-mudahan daripada mukadimah itu dapat kita ambil iktibar dan kita jadi manusia yang teringin nak mengamalkan dan nak beramal dengan sunnah Nabi SAW, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 45. Muka surat 45. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Dan kita dah bagi tahu dulu, Az-Zukhruf itu maksudnya perhiasan. Kerana ambil sempena orang Arab jahiliah dulu, mereka mengukur darjat satu-satu orang manusia itu berdasarkan berapa banyak perhiasan yang dia ada. Kalau dia satu orang yang banyak barang perhiasan, banyak harta benda, maka dia dianggap sebagai orang mulia di dalam masyarakat Arab jahiliah dulu. Dan di antara sebab pasal apa Nabi Muhammad SAW dipandang hina dan dipandang tidak layak jadi Nabi adalah kerana Nabi tidak ada barang perhiasan dan kekayaan yang banyak. Malam ni kita sambung ayat 9 daripada surah Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Maksudnya demi Allah, jika engkau tanya, bukan jika engkau nyata, tu betul titik dia. Demi Allah, jika engkau tanya akan mereka itu, yakni akan kafir itu, siapa yang jadi segala langit dan bumi? Saya berkata mereka itu telah jadi akan mereka itu, yakni akan langit dan bumi itu oleh Allah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kekerasan dan Tuhan yang maha alim. Ayat ni bagi tahu dekat kita, kata orang kafir ni, kok mana pun last sekali dia kata Tuhan, dia tunjuk naik ke langit juga. Walaupun hak dia duk sembah ni patung, walaupun hak dia duk sembah ni gambar, walaupun hak dia duk sembah ni pokok, walaupun hak dia duk sembah ni matahari, apa juga benda hak dia sembah di atas dunia ni, last sekali dia kata Tuhan, dia tunjuk naik ke langit juga. Manusia tak upaya bohong diri sendiri. Fitrah manusia menerima bahawa ada satu kuasa selain daripada hak dia duk sembah, yang mata dia duk tengok nampak ni. Manusia kok mana pun bila dia berhajat sesuatu, dia angkat tangan ke langit juga. Manusia kok mana pun macam tu. Bahkan dalam masyarakat kita hari ini, orang bukan Islam hari ini pun pandai bercakap. Dia bercakap, dia kata Tuhan Allah. Dia kata kita serupa juga Ustaz, kita pun sama-sama sembah Tuhan Allah juga. Dia kata.
Tapi dia pergi semayang, tengok dengan patung, dengan tokong, dengan apa semua, itu yang dia duk sembah. Tapi dia kata kita sembah Tuhan Allah juga. Dalam Quran Tuhan sebut manusia ni, nama kata manusia kok mana pun last sekali dia percaya dekat satu kuasa juga. Allah sebut dalam ayat dia kata la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dia kata hak bagi jadi semua ada depan mata ni ialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Firman Allah, allazi ja'ala lakumul arda mahda, iaitu Tuhan yang menjadi bagi kamu bumi itu sebagai hamparan. Allah Tuhan yang buat semua. Kita duk tengok bumi ni berapa punya cantik, ada kawasan bukit, ada kawasan tasik, ada kawasan laut, ada kawasan sungai, ada kawasan hutan rimba, ada kawasan padang pasir, macam-macam duk ada atas muka bumi ni. Tuhan yang bagi jadi, Tuhan nampak elok aja. Kita duduk sini, kita tengok nampak lagu bumi ni sama rata, macam kapet duk terbang elok. Bila kita naik satu kapal terbang ke apa, ke roket ke apa, naik tinggi di atas, oh rupa-rupanya bulan. Tuhan jadikan bumi ni pada mata manusia tengok seperti hamparan duk terbang elok. Tuhan yang buat benda ni. Seperti mana hamparan kanak-kanak kecil, rata, tetap, tiada bergerak-gerak. Bumi ni nampak rata elok. Rumput-rumput duk rata elok. Semua benda ada depan mata kita duk rata elok. Allah Subhanahu wa ta'ala yang buat semua benda ni. Wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Dan jadi Allah bagi kamu padanya, yakni pada bumi yang terampang itu, beberapa banyak jalan, lorong pergi datang. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah kepada segala hajat kamu di atas dunia. Tuhan bagi jadi jalan pula dekat kita yang hidup di atas dunia ni. Ada jalan darat, ada jalan laut, ada jalan udara. Tuhan bagi jadi. Daripada kita duduk ni, kita nak pergi ke mana tempat yang kita berhajat nak pergi, ada jalan nak pergi. Sama ada jalan tu dalam bentuk jalan darat, kita pergi naik kereta, naik bas, naik motor, naik apa, ataupun jalan tu dalam bentuk jalan laut, kita dayung sampan, naik bot, naik kapal dan sebagainya, ataupun jalan tu jalan udara, kita naik kapal terbang nak pergi. Semua ni dia panggil jalan, walaupun nampak macam JKR buat, tapi Allah yang buat. Allah yang buat, Allah yang mencetuskan idea di dalam kepala makhluk dia yang nama manusia ni nak buat jalan. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala mencetus idea buat jalan ni kepada manusia sahaja, kepada landak pun Allah bagi idea dekat dia nak buat jalan. Landak duduk dalam hutan rimba ni pun reti macam mana jalan nak pergi rumah mak dia, reti. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa, Allah buat benda ni semua. Firman Allah, wallazi nazzala minas samai ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan hayya baldatan maita. Dan Tuhan yang telah turun daripada langit itu air hujan dengan kadar hajat kamu kepadanya. Allah buat turun air hujan cun-cun, dia kata cukup-cukup keperluan manusia. Allah buat turun hujan dekat kita ni cukup cantik. Cukup tuan-tuan, satu dunia ni cukup air hujan, berkelai pumpang dengan Singapura bagi juga air. Kan? Cukup, Tuhan bagi cukup, bukan kepada rakyat Malaysia. Singapura pun dengan kehendak Allah, kita lembut hati, duk bagi juga air kedai. Marah-marah, bagi-bagi. Pasal apa? Pasal air ni dia kira hak asasi manusia. Bukan dari segi undang-undang antara bangsa, dari segi undang-undang Allah. Air ni hak manusia, tak boleh tak bagi. Kita tak boleh kata dah tahu mereka macam ni duk bayang dengan harga tak patut dan sebagainya, kita kerat bang, tak usah duk bagi ayam kat mereka. Bukan salah dari segi undang-undang antara bangsa, dari segi undang-undang Allah pun salah, tak boleh, kena bagi. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan turun hujan daripada langit ni. Dengan hujan ini dia membawa kehidupan kepada manusia. Maka kami hidup dengan hujan itu akan bumi yang mati, dengan naik tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bumi ini hidup dengan turunnya air hujan. Tuan-tuan, orang buat kajian dah ni. Orang dah ni, saintis, apa semua ni buat kajian.
tentang ayak ni. Ayak ni saja buat kajian daripada rambut lebat sampai botak kepala. Duk kaji pasal ayak saja, tak habis duk kaji pasal ayak. Ada orang forward mail dekat saya satu email cerita tentang, tajuk dia water therapy. Dia kata water therapy, cerita tentang terapi ayak. Terapi ini cara pengubatan ayak. Bukan maksud dia ayang yasin ke malam Jumaat punya ayang yasin. Ayang biasa, tak gaduh diyasinkan ayang itu. Ayang biasa tu pun daripada kajian yang orang buat lah ni, dia kata siapa yang minum 6 gelas ayang yang lebih kurang 1.5 liter, dia kata tiap-tiap hari, dia akan jadi orang yang sihat. Kajian, ini kajian. Islam mengiktiraf kajian manusia. Maka dengan kerana itu dalam Quran dia turun mai satu ayat, Tuhan kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Maka kita tak reti tentang sains, tentang perubatan, tentang apa semua, kita tanya orang yang mengaji bidang tu, dia reti, dia akan bagi tahu. Depa yang buat kajian tentang benda ni, depa bagi tahu orang yang minum ayam satu hari lebih kurang 1.5 liter, dia lepas daripada sebarang penyakit. Hasil kajian juga dia kata, cara nak minum ni dia kata bangun pagi sedang minum 6 gelas. Tak mau jumlah daripada pagi sampai nak tidur malam 6 gelas, dia kira sekali minum 6 gelas. Ni kajian kata lagu tu. Itu dia kata cuba try, dah cuba suruh try lagi. Cuba try. Bangun pagi dia kata sebelum apa-apa dia kata minum 6 gelas air, dia kata. Dengan syarat 1 jam sebelum minum 6 gelas air, dengan 1 jam selepas minum 6 gelas air jangan makan apa-apa. Bangun pagi tu sebelum sembahyang subuh, sebelum apa lagi, minum 6 gelas air. Dia kata bagi orang yang tak biasa susah nak buat benda ni. Tapi kalau dia biasakan, akhirnya benda ni tak jadi apa-apa kepada dia. Dan bagi orang yang tak biasa, kalau pertama kali dia minum 6 gelas air, sekali minum 1.5 liter, dia kata dalam masa 1 jam dia akan buang air 3 atau 4 kali, dia kata. Kajian, orang buat kajian sampai macam tu. Kajian ni tuan-tuan bukan dekat satu orang. Dia ambil sampel beberapa orang. Ni yang kata kajian. Daripada sampel yang dia ambil, daripada contoh yang dia ambil itu, dia dapat keputusan yang macam ni. Kemudian dia kata berdasarkan kajian yang dia buat, dia kata kalau orang tu amalkan benda tu satu hari, nombor satu kesan yang dia akan rasa ialah kalau dia semelit, dia tak semelit lah. Pagi esok try, kira ada lagu tu orang kan, pagi esok try. Bangkit pagi tu sebelum apa sembahyang subuh apa semua, minum 6 gelas. Yang lebih kurang 1.5 liter ni minum. Selepas 24 jam kita akan rasa kalau kita ni jenis orang yang semelit, dia kata hilang semelit. Ni kajian. Kalau amalkan benda tu 2 hari, dia kata segala asid, toksin yang ada dalam badan dia akan keluar. Tak kedua lah orang tu beli plaster apa tu, tempek tapak kaki, mahal bukan main. Plaster tu tempek tapak kaki, bangkit-bangkit pagi esok, buka-buka hitam plaster tu. Kononnya toksin keluar mengikut jalan tapak kaki ni. Pakai 3-4 hari, tengok dia tak keluar dah hitam tu. Katanya toksin dah keluar melalui jalan tu. Wallahualam, mungkin betul. Maknanya dalam badan manusia ni ada asid, ada toksin dan ada pelesit. Betul lagi kan? Dia kata 2 hari buat macam tu, dia kata asid dia akan discharge, dia akan keluar asid daripada dalam badan. Ni cerita pasal ayak ni tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Quran, kata ayak ni Allah bagi sebagai satu sumber kehidupan dekat manusia. Yang buat kajian ni orang bukan Islam, dia buat kajian, tapi kajian dia ni berteraskan kepada yang Tuhan kata dalam Quran. 3 hari, dia kata tiap-tiap pagi bangun minum 5 ataupun 6 gelas air. Tiap-tiap pagi minum, dia kata 3 hari, dia kata orang yang kena kencing manis dia akan turun. Orang yang ada penyakit kencing manis, kalau dia duk test tengok
dia punya kadar kencing manis dia, kalau 3 hari dia duk buat macam ni, dia kata kencing manis dia akan turun. 4 hari kalau dia duk buat macam tu, orang yang penat, orang yang ada penyakit asma, orang yang ada penyakit bronkitis, dia kata hak jenis penyakit melibatkan paru-paru, sejuk sikit dia main penat, terkejut sikit dia nak main penat, jenis orang yang ada penyakit macam ni, 4 hari tiap-tiap pagi minum 5 atau 6 gelas air, minum sekaligus, minum banyak tu, dia kata dalam masa 4 hari penat, bronkitis, asma ni akan reda. Ini kajian. Kemudian dia kata 5 hari buat macam tu, orang yang ada penyakit high blood, darah tinggi ataupun hypertension, dia panggil lah ni, dia akan reda penyakit darah tinggi dia. Kajian dibuat dan mendapat hasil yang macam-macam ni. Manakala dia kata bagi orang yang ada penyakit jenis-jenis rheumatism, penyakit tulang ni, sengai-sengai, sendi, sakit sendi dan sebagainya, dia kata dia kena minum 3 kali dalam masa 1 hari, pagi, tengah hari dan malam. Pagi 6 gelas, tengah hari 6 gelas, malam 6 gelas. Dia kata dalam masa 4 minggu, dia kata dia akan dapat melihat hasil dia. Penyakit rheumatism, sengai-sengai badan akan hilang, dia kata. Ini kajian yang dibuat oleh orang putih tentang benda ni. Kajian kita tak boleh tolak. Cuma kita orang Islam kena tambah satu benda. Kita kata insya-Allah hilang. Yang tu orang Islam. Kajian tak boleh tolak. Sebab berapa banyak kajian yang dibuat yang akhirnya dapat penemuan seperti mana yang disebut dalam Quran. Kalau Nabi SAW melarang kita masa minum air bernafas, orang buat kajian. Daripada kajian itu mendapati betul apa yang Nabi kata tu. Nabi larang orang minum air, sambil duduk minum air tu duduk menafas. Kajian yang dibuat membuktikan kata benda tu tak bagus. Sebab bila kita muih keluar tu, kita muih keluar karbon dioksida. Air tu dia kata H2O, 2 hidrogen 1 oksigen. Bila dia bercampur dengan karbon dioksida, dia membentuk satu benda yang boleh merosakkan sistem badan. Nabi tak terang sampai macam tu. Nabi cuma larang jangan buat benda macam tu. Kajian buat, didapati betul benda tu tak bagus. Maka dengan kerana tu kita kata Islam tak memusuhi sains, selagi mana sains itu tidak bertentangan dengan nas yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Rupa-rupanya bila kita baca tafsir cerita tentang ayam, dia tidak berakhir setakat ayam ni turun menumbuhkan pokok-pokok di atas bumi sahaja. Rupa-rupanya ayam yang Allah buat turun mai kat kita ni, dia punya kebaikan dia cukup banyak dekat manusia. Kalau orang yang terlibat dengan kajian-kajian ni dan dia faham tentang Quran, dia rasa Allah besar dalam diri dia. Dia nampak yang dia duk mengaji sifat 20 di antara sifat Allah ni sifat ilmun. Sifat ilmu ni dia nampak ilmu Allah ni tentang ayat saja manusia luruh rambut duk kaji tak habis jawapan tentang ayat. Tak bercakap tentang soal lain lagi. Allah dengan teknologi biometrik dia panggil. Dengan teknologi biometrik lah ni, itulah satu-satunya sistem security, sistem keselamatan yang langsung tak boleh dipertikaikan dalam dunia. Tentu buatlah macam mana pun sistem keselamatan, pakai kad pintar apa, jolok masuk baru pintu buka ke apa ke, tak mahu. Orang boleh klonkan kad tu, orang boleh masuk. Tapi dengan teknologi biometrik lah ni, pakai cap jari, dibubuh tapak tangan, pintu buka, main tangan lebuh tak buka. Cuba tengok hak Tuhan buat tapak tangan ni macam mana dia punya tahap security dia. Tuan-tuan, bila kita tengok sampai ke situ, baru kita nampak rupa-rupanya tafsir yang kita duk baca ni, dia menyentuh tentang ilmu Allah sampai tahap yang tinggi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita belum bercakap tentang anak-anak kita yang pergi belajar medik di universiti dan sebagainya. Kalau dia ada asas agama, dia biasa duk mengaji Quran, duk mengaji hadis Nabi SAW. Apa hak Nabi duk kata dalam Quran adalah hadis. Bila dia pergi belajar perubatan, sungguh rupa-rupanya apa yang ada dalam badan manusia ni dah pun disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, "Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maitah." Dan Tuhan yang telah turun daripada langit itu air hujan dengan kadar hajat kamu kepadanya. Tuhan buat turun cukup untuk manusia air hujan ni. Maka kami hidup dengan dia, yakni dengan air hujan itu segala bumi yang mati, dengan naik tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Bumi yang kering kontang gersang, bila mai air hidup bumi itu. Tuan-tuan tengok apa yang jadi di mana itu, kita kata Libya ke manakah? Muammar Gaddafi, sebahagian daripada gurun Sahara, yang selama ni bila sebut gurun Sahara, orang gambarkan suasana kering kontang, tulang rangka duk camuk ke atas padang pasir, mati kerana tak ada air. Hari ini sudah jadi satu kawasan takungan air yang paling besar dalam dunia. Takungan air buatan manusia paling besar dalam dunia, dan kawasan sekitarnya penuh menghijau dengan pokok-pokok buah-buahan yang berbagai-bagai. Nampak? Dengan air yang Allah buat turun, ubah bentuk muka bumi sesuatu tempat. Firman Allah, "Kadzalika tukhrajun." Seperti demikian itulah dikeluarkan kamu daripada kubur kamu pada hari kiamat, hidup dengan roh dan jasad. Tuhan nak abang yang tu. Tuhan kata hampa sendirilah tengok dengan mata hampa macam mana tanah kering kontang padang pasir, air pi aja dandan berubah jadi tempat pokok tumbuh subur dan sebagainya. Bumi yang dah mati boleh hidup balik, boleh tumbuh pokok macam-macam. Manusia mati, mustahil kata Tuhan nak hidupkan balik di hari akhirat itu. Tuhan nak suruh fikir yang tu. Firman Allah, "Wallazi khalaqal azwaja kullaha." Dan Tuhan yang menjadi tiap-tiap satu berpasang-pasangan sekalian. Atas dunia ni Tuhan buat benda ni berpasang-pasang seperti jantan betina. Dia kata, ada jantan, ada betina. Tu yang edisi siasat Daud Kulong tunjuk tu, jantan betina punya hal. Putih hitam, Tuhan buat putih, Tuhan buat hitam. Kalau tak ada hitam, orang tak tahu putih. Bila ada hitam, baru orang tahu ni hitam ni putih. Kalau Tuhan bagi jadi atas dunia ni semua satu color aja, putih semua. Jenuh pakai spek rebel kita ni. Semua putih, jadi silau aja biji mata. Kalau Tuhan buat semua color hitam, orang pun color hitam, gigi pun hitam, tiang pun hitam, tanah pun hitam, pokok pun hitam. Tuhan buat semua hitam. Bawa terselek siang malam kita. Tuhan buat dalam dunia ni ada hitam, ada putih, ada macam-macam color lagi. Tuhan buat benda ni. Allah jadikan manis masam, Allah jadikan atas bawah, Allah jadikan kiri kanan, Allah jadikan hadap dan belakang, depan dan belakang. Allah jadikan baik dan jahat, Allah jadikan iman dan kufur, Allah jadikan manfaat dan mudarat, Allah jadikan fakir dan kaya, Allah jadikan mulia dan hina, Allah jadikan langit dan bumi, Allah jadikan matahari dan bulan. Tahun ni punya bulan puasa akan berlaku 2 gerhana. Ni bulan puasa kita tahun ni. Dia kata pejabat penyelidikan astronomi di Vienna telah mengesan satu keajaiban yang akan berlaku pada 9 November dan 23 November. Daripada kesan 9 hari bulan 11 dengan 23 hari bulan 11 akan berlaku 2 keajaiban. Pada 9 hari bulan 11 gerhana bulan. Dia kata seluruh negara Eropah, Asia Tenggara, benua Afrika dan benua Amerika akan melihat gerhana bulan pada 9 November. Kita puasa 27 hari bulan 10. 1 Ramadan 27 hari bulan 10. 27-10 dah hujung bulan 10. 9 hari bulan 11 gerhana bulan. Kita di Malaysia insya-Allah dapat melihat gerhana ini. Kemudian dia kata pada 23 hari bulan 11 gerhana matahari akan dapat dilihat oleh penduduk Antartika dan selatan Lautan Hindi. 2 kawasan ni akan dapat melihat gerhana matahari. Makna dua-dua ni sama ada 9 hari bulan 11 ataupun 23 hari bulan 11 dalam bulan Ramadan. Kerana Ramadan berakhir 27 hari bulan 11. Dalam bulan Ramadan tahun ni dia kata akan berlaku 2 gerhana ini. Tanda-tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, gerhana bulan ni kerap jadi, gerhana matahari ni jarang-jarang jadi. Zaman Nabi jadi sekali, iaitu pada hari anak Nabi yang bernama Ibrahim, anak Nabi Muhammad, nama dia Ibrahim. Ibrahim mati hari itu, hari wafat Ibrahim ini, hari itu berlaku gerhana matahari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua benda ada jadi ni. Maka Allah sebut dalam Quran tentang benda ni, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi jadi semua benda ni, baik bulan, baik matahari, baik apa pun Tuhan bagi jadi. Gerhana yang berlaku kepada dua-dua bulan dan matahari ni pun Allah yang bagi jadi. Gitu. Firman Allah, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am ma tarkabun. Dan menjadi Allah bagi kamu daripada perahu ataupun kapal dan an'am, yakni binatang ternakan seperti unta, kuda, baral, himar dan sebagainya, barang kamu naik padanya, yakni pada menyempurnakan hajat yang jauh-jauh dan hajat yang merata-rata. Allah Subhanahu wa taala takdirkan wa ja'ala lakum minal fulk, Allah jadikan kapal. Kapal itu manusia buat, tapi idea nak buat kapal Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, manusia tak boleh fikir, tuan-tuan. Allah yang bagi akal dekat manusia, dan Allah yang mencetuskan kreativiti dalam diri manusia. Berapa punya kreatifnya manusia ni, anugerah Allah. Dengan kreativiti manusia ni, bukan sahaja dia buat perahu, bukan sahaja dia buat bot, bukan sahaja dia buat kapal terbang. Bahkan manusia hari ni dah sampai ke peringkat buat kapal terbang yang boleh break tiba-tiba. Buat kapal terbang tu pun hebat dah. Lo ni dia boleh buat kapal terbang, buat jet pejuang, tengah duk laju berapa ratus, berapa ribu kilometer sejam, break tiba-tiba, duk statik, duk tengah angin. Hari ni Amerika dah boleh buat benda ni. Jet pejuang dia tu macam ikan pari tu, tengah duk terbang pada kelajuan 1000 km lebih sejam, tengah duk laju macam tu dia boleh berhenti sengak duk tengah angin. Macam helikopter berhenti tu, kapal terbang boleh berhenti. Pandai manusia ni, Allah yang bagi. Allah boleh bagi pandai, dan Allah boleh dandan bagi jadi bodoh. Allah boleh bagi dandan bodoh. Sahabat saya seorang baru ni, bapak dia elok-elok, sihat, tak ada apa hal pun. Pagi tu bangkit-bangkit, dia buat tak kenal bini dia, dia buat tak kenal anak-anak dia. La ilaha illallah. Duk sihat elok-elok, bangkit-bangkit pagi tu dia buat terkejut ni, orang perempuan mana duk tidur sebelah dia, bini dia. Mula dia ingat melawak, bini dia kata tak baik lu melawak pagi-pagi macam ni, tak ni Tuhan marah lah apalah semua lu betul ni. Kawan dah lupa semua dah. Duk tengok apa tu, keluar pergi panggil anak dia, duk sekali dengan anak pula mai awak apa dia duk tengok anak dia ni, siapa pula dah ni, awak siapa duk mai rumah-rumah mai. Hantar masuk bagan spesialis seminggu, tak ada apa, doktor pun tak tahu nak kata apa. Buat keluar main hantar pergi Gleneagles di Tanjung tu, masuk Gleneagles pula, doktor pun tak tahu lah, main neurologi apa ni, pakar neurologi, neurologist, main buat cek urat saraf lah apalah semua, tak tahu apa pasal. Tuan-tuan, Allah dia nak bagi ingatan dekat kita, dia boleh bagi, dia nak ambil balik ingatan, dia boleh ambil bila-bila masa. Lagu-lagu kita ni umur duk meningkat, nombor telefon pun duk lupa. Tak apa lah lupa nombor telefon ni sampai tak kenal bini. Kan? Nak kena ambil surat nikah, mai duk tunjuk balik pula ni nama saya, ni nama abang, ni kita dua lelaki bini. Jenuh. Allah Subhanahu wa taala Tuhan, dia boleh buat, tuan-tuan. Lebih pada tu dia boleh buat. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata Allah buat semua benda ni. Allah jadikan kapal, Allah jadikan manusia ni cerdik, reti fikir macam mana nak buat kenderaan untuk dia nak naik dan sebagainya. Dan Allah jadikan binatang ternakan, al-an'am, Allah bagi jadi unta, bagi jadi kuda, bagi jadi baral, bagi jadi himar. Allah bagi jadi semua benda ni. Dengan adanya benda-benda ni dan kreativiti dan cerdik manusia ni, maka manusia boleh bergerak ke mana-mana yang dia nak pergi, tempat jauh dan merata-merata tempat dia boleh pergi.
Tuan tengok dulu Nabi Mekah 40 hari naik kapal ayam. Dah 40 hari dulu. Nabi hantar di dermaga bagan tu. Bulan puasa ke Nabi hantar dah. Bulan Ramadan. Dia hantar dah. Pakat tak puasa bukan sikit masa dia hantar. Allahu akbar kan. Allah. Dia pakat buka puasa jual yang tebu laku lah masa tu. Dermaga tu bukan ada pokok, bukan ada apa. Ada platform pelantar lagu tu aja, kapal Malaysia Raya. Nama apa? Duduk potong tu dengan payung. Jual payung pun laku masa tu. Nak naik atas kapal tu peluk teriak tangan ni tak tahu nak bang. 40 hari tuan-tuan nak belayang atas laut ni. Mati bukan sikit buat atas kapal tu, luncung turun dalam laut ni. Bagi mandi kapan-kapan apa semua ada elok. Buh satu besi di kaki mayat tu, serui gelongsong pergi masuk dalam laut tu. Bukan lama, sekitar tahun 75 ke bawah dulu aja. 75 ke bawah, suku abad aja baru dalam 25 tahun dulu-dulu aja. Macam tu keadaan dia. Oh lah, ni tak ada lah yang tu semua. Naik kapal terbang 4 jam aja. Kata telefon mai daripada Jeddah tu. Alhamdulillah ayah sampai dah. Ya. Yang pergi jadi cepat macam tu apa? Manusia punya pandai ke? Ya, manusia punya pandai. Tetapi kepandaian tu anugerah Allah. Kepandaian tu anugerah Allah. Benda ni yang Allah tu sebut dalam Quran. Allah nak buka minda kita. Allah nak bagi kita nampak. Kata benda ni Allah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Litastawu ala zuhurih, supaya kamu tetap, kamu dapat duduk atas belakangnya, yang ni atas belakang unta, kuda, dan tetap di atas perut perahu, kapal dan sebagainya. Tuhan bagi jadi benda-benda ni semua, kenderaan-kenderaan ni semua ialah supaya kita boleh duduk atas kenderaan itu dengan selesa, dengan selamat sampai ke tempat kita nanti. Tuhan yang takdirkan benda ni jadi macam ni. Firman Allah, summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Kemudian kamu sebut akan nikmat pemberian Tuhan kamu itu apabila kamu dah tetap duduk di atasnya dengan hati kamu. Oh, Tuhan besar. Bila dah dapat macam ni punya selesa kenderaan, bila duduk tu nombor satu kena ingat apa? Allah bagi kat kita kemudahan. Allah bagi kat kita kemudahan ni. Tuan-tuan, kita buat contoh nak pergi Mekah naik kapal yang jauh sangat. Kita buat contoh daripada sini nak pergi Kuala Lumpur sudahlah dulu. Dulu daripada sini nak pergi Kuala Lumpur zaman kereta Morris Minor dulu ni. Allahu Akbar. Bertolak daripada Tasik Gelugong nak pergi Kuala Lumpur tu. Habis cepat boleh sampai 8 jam. Tuan-tuan kira lah Bukit Gantang singgah dengan mi goreng, kupas, telur obuih makan apa tu nak sampai Kuala Lumpur 8 jam tuan-tuan. Zaman tu orang hak mengaji universiti tahun 70, tahun 71 mengaji di Universiti Melaya nak balik mai kat belah kita sini. Tak ada kenderaan elok-elok ni, tak ada. Tumpang naik lori utusan. Duduk sekali dengan abang di belakang. Yang orang muda lah tak nampak lah benda ni. Betul senang. Lah ni pukul 9 pagi telefon kawan di Kuala Lumpur janji nak makan tengah hari sekali. Pukul 9 telefon kawan tu tanya ada mana lagi, dia ada rumah. Ada nak makan pukul apa? Tengoklah pukul 12 hari kita makan sekali ya. Pukul 9 ada rumah. Tuan nak keluar rumah, dia kata tak tahu ni tak mandi lagi, nak mandi saat. Tak mandi lagi masa telefon tu. Nak mandi saat, dia kata tapi pukul 12 hari kita jumpa kedai-kedai mana kita makan. Lah ni punya cerita. Benda ni semua Allah bagi. Dia nak abang yang tu Allah bagi. Kalau Allah tak bagi kecerdikan, kepandaian, kepintaran di dalam diri manusia, manusia tak boleh nak reka buat benda-benda ni semua. Allah bagi benda ni. Bukan manusia pandai atas pandai dia tanpa pemberian Allah. Dah. Kalau manusia ni dia pandai mutlak tanpa perlu kepada bantuan Allah, tak ada orang sakit dalam dunia ni. Pasal dia pandai. Siapa sakit dan dia bagi baik. Tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi dia baik, baru dia boleh baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kita duk baca selalu.
Dan kamu baca dengan lidah kamu ketika naik kenderaan itu. Baca apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lah ni ada orang duk jual apa nama stiker-stiker ni duk tempel dalam kereta. Stiker ni Subhanallazi sakhkhara lana hadza ni, stiker ni ada jual lah ni, orang tempel dalam kereta. Cuma dia tak tahu kata ini ayat Quran. Dia tak tahu. Maka anak dia duduk depan, duduk atas reba bini dia, kaki duduk tapak abuh dia ayat Quran tu. Ayat Quran, bukan doa biasa, ayat Quran. Ni ayat daripada surah Az-Zukhruf. Orang kita ni pun kadang-kadang dia tak reti jaga kemuliaan ni. Tempek sana sini, sana bismillah sini, subhanallazi sakhkhara merata dalam kereta tu tempek, tak reti jaga. Anak duduk atas bangku, angkat kaki, pak, bubuh atas. Tak boleh tuan-tuan. Ini ayat Quran. Maksud ayat tu ialah Maha Suci Tuhan yang menghina bagi kami ini, yakni segala kenderaan, unta, kuda, apa semua ni, dan tiada kami baginya kuasa jika tiada dihina oleh Allah bagi kami. Ni semua menatang-menatang ni, kuda, unta, keldai, baral, apa semua orang duk buat kenderaan ni, Allah menghina kenderaan binatang-binatang ini sampai dia tunduk dekat kita. Kita nak naik dia pun dia tunggu kita naik, kita tarik dia lari laju, kita tarik dia pula dia berhenti dan sebagainya. Bukan kerana kita pandai latih dia, tetapi kerana Allah tundukkan dia supaya dia dengar kita punya latihan. Kalau Allah tak tundukkan dia, kita tak boleh latih binatang. Tuan nampak macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa di sebalik benda-benda ni semua. Binatang tak boleh jadi reti dengan kita punya kehendak. Kita punya kehendak tu dia reti. Kita naik atas belakang dia, kita kapok sikit dia, dan dia jalan. Jangan dia naik kuda. Kita rentap dia, dia laju. Kita nak berhenti, kita tarik dia macam tu, dia berhenti. Bukan ada wayar apa, pompi ke apa macam kereta ada juga wayar duk pergi tang-tang ni, bila tekan pedal brake dia berhenti apa. Bukan ada wayar apa, semata-mata tali tu kita duk pegang tu aja. Bahkan zaman dulu punya panglima perang Islam zaman dulu naik kuda bukan ada pelana. Sayyidina Umar Al-Khattab dalam hadis cerita dia naik kuda tak pakai pelana. Umar Al-Khattab naik kuda tak pakai pelana. Kuda semata-mata kuda lagu tu ya. Dia lompat cepui, kata dia naik, dia pegang telinga kuda aja, dia pacu kuda tu pergi ke mana-mana. Umar Al-Khattab. Kita belum bercakap tentang cerita orang Mongol ketika dia serang Baghdad dulu. Orang Mongol dia adalah pasukan yang paling handal dengan kuda. Ketika dia serang Baghdad dulu ni, dia serang masuk tu tentera Mongol ni, kuda tu dia boleh duduk keliling perut kuda tu. Mai anak panah dia boleh turun pergi tepi. Turun pergi tepi perut kuda tu, anak panah lalu kau bilang orang cantik dia kot tepi, dia turun pergi bawah perut kuda tu, dia boleh duduk pusing kau keliling perut kuda tu. Ini kepandaian tentera Mongol dalam mengendalikan kuda. Bukan dia pandai saja, Allah tundukkan kuda tu kepada kehendak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan bahawasanya kami kepada Tuhan kami sungguh kembali sekalian. Itu dia. Tuhan kata kena ingat. Kita duduk naik kereta ni, kita baca ayat tadi, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naik kereta, naik kenderaan ni, ingat bahawa apa hak kita duk bawa lah ni Allah yang anugerahkan dekat kita, dia turut kehendak kita. Tapi ingat, kita akhir kembali kepada Allah. Kadang-kadang atas kereta itulah tempat mati kita. Banyak orang mati atas kenderaan dia. Sebelum naik kenderaan, mau duk baca benda ni, ingat dia tiada, macam-macam boleh jadi. Bukan sahaja pergi jejak kaki atas kapal terbang, macam-macam boleh jadi. Kapal terbang boleh crash, kapal terbang boleh kena hijack tengah jalan, boleh ada orang masuk apa dengan senjata apa semua. Kita pula salah seorang jadi tebusan yang dipilih untuk ditembak mati, lempak keluar. Macam-macam boleh jadi. Bukan kapal terbang saja, naik kereta api pun dia boleh tak lagi derail, tergelincang, jatuh, tunggil, masuk dalam kasut merah lah apa. Macam-macam boleh jadi.
Naik kereta macam-macam boleh jadi. Naik motor buat atas jalan apa semua, pakai helmet dah, atas helmet buah serban pula selebih lagi dan sebagainya. Pun kalau nak jadi. Sunnah nak ambil juga. Dia kata keselamatan nak jaga juga. Jadi helmet pakai atas tujuan keselamatan, buah serban pula atas tu. Orang tak buat kerja lagu tu kan. Kalau ada orang pergi buat sampai double keselamatan dia punya buat pun, kalau Allah mau dia mati, dia mati. Pasal apa? Pasal Tuhan kata wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami ini kepada Tuhan juga kami kembali pada satu hari. Firman Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a, dan menjadi mereka itu, yakni kafir musyrikin itu, bagi Allah daripada segala hambanya itu satu juzuk. Sekiranya berkata mereka itu malaikat itu anak perempuan Allah, kerana anak itu satu juzuk daripada bapa, sedangkan malaikat itu daripada kalangan hamba Allah. Ini yang kata manusia ni Allah bagi dekat dia macam-macam benda, Allah bagi anugerah kat dia macam-macam perkara, tiba-tiba dekat Allah dia pergi duk buat kufur. Dia pergi kata apa? Malaikat ni anak perempuan Tuhan. Siapa yang kata malaikat ni anak perempuan Tuhan? Siapa? Orang Yahudi. Yang paling qaswat sekali dalam tafsir duk cerita ni Yahudi. Paling qaswat sekali. Dia kata Uzair anak Allah. Uzair. Dia kata Uzair anak Allah. Pasal apa yang apa nama Yahudi tak duduk pergi kata Uzair anak Allah ni, pasal apa? Uzair ni satu orang budak daripada kalangan Bani Israel. Sewaktu berlaku perang di Baitul Maqdis, jadi satu perang di Baitul Maqdis, siapa yang hafal Taurat masa tu dibunuh. Maka semua orang yang hafal Taurat dibunuh di dalam perang di Baitul Maqdis ni, kecuali Uzair. Uzair ni masa tu umur 9 tahun. Jadi musuh duk sangka aku budak-budak, biar pergi kat dia lah. Mereka bunuh orang tua-tua yang hafal Taurat. Mereka tengok budak, mereka tak bunuh. Rupa-rupanya Uzair ni salah seorang budak yang pada masa tu hafal Taurat. Maka dia terlepas daripada pembunuhan dalam perang di Baitul Maqdis ni. Selepas daripada tu Allah matikan Uzair ini selama 100 tahun. Biasalah, Ashabul Kahfi pun Allah dah matikan lepas 309 tahun. Maka Uzair ini salah seorang yang Allah bagi dia mati 100 tahun. Selepas 100 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan balik Uzair ni. Bila dia hidup balik, dia macam dia jugalah. Dia terus pergi cari Bani Israel. Bila dia pergi cari, tak ada seorang pun yang dia dah kenal. Yang ada di kalangan Bani Israel ini tak ada siapa yang dia kenal. Maka dia pergi, dia beritahu kat mereka, dia duduk terang dekat mereka, kata dia ni pun daripada kalangan Bani Israel juga. Dia kata dia dulu masa jadi perang di Baitul Maqdis, apa lagu-lagu ni, mata dia tengok orang duk kena bunuh dan sebagainya. Dia masa tu dia kata dia tak kena bunuh. Dan lepas itu dia pun tak tahu apa jadi kat dia. Dia kata Allah matikan dia 100 tahun. Orang tak percaya lah. Orang kata ni apa dia ni gila ke apa ke. Semua tak duduk main habang kata dia ni cerita tu jadi 100 tahun dulu. Dia ni siapa, duduk budak lagi dia ni. Jadi dia nak membuktikan kata apa yang dia cerita ni betul. Maka Uzair kata, dia kata buktinya aku hafal Taurat. Dia kata mereka ni pun nak cek hafalan Taurat. Jadi mereka pun tak ada seorang dah yang tahu Taurat ni. Taurat pun tak ada orang hafal dah, dan kitab Taurat pun dah tak ada dah. Jadi betul ke dia duk baca ni Taurat? Dalam pada ramai-ramai ini, cerita ni daripada tafsir Ibnu Katsir. Dalam pada ramai-ramai itu muncul satu orang. Dia kata, datuk saya dulu ada bagi tahu. Dia kata ada satu naskah Taurat disimpan dalam satu tempayan dan ditanamkan di satu tempat. Dia kata, Tok Wan saya sebelum dia mati dulu baru dia beritahu dekat saya. Inilah satu-satunya naskah Taurat yang berjaya disembunyikan. Mereka pun pergi tempat yang dikatakan kau jumpa satu tempayan, tengoklah tempayan tu ada sungguh satu naskah kitab Taurat. Dia pemain dekat Uzair ni, betul ke hang kata hafal Taurat? Cuba hang kata baca balik apa yang hang kata hafal. Dia baca, daripada semak balik kitab sebiji macam yang ada dalam kitab. Sungguh rupa-rupanya dia ingat satu Taurat tu, dia ingat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ni. Uzair ingat. Puak-puak Bani Israel ni bila tengok dia ni tahu Taurat ni harfan bi harfin, word by word, satu kitab tu dia hafal semua.
Mereka tak terima cerita dia. Mereka terus kata, kalau macam tu hang ni anak Tuhan apa? Bani Israel punya cerita. Oleh kerana tahun ni tiba-tiba main duk abang satu cerita pelik, cerita 100 tahun dulu, kemudian pula hafal Taurat. Mereka duk tengok sama-sama mereka. Harus mereka kata dia ni anak Tuhan apakah. Maka pakat-pakat tidur sembah dia. Lepas dia kata dia anak Tuhan. Kita tak boleh nak tengok pak dia selama ni dia hantar main anak dia seorang, kita pakai jaga dia ni. Inilah yang ayat yang kita duk baca ni nak cerita dekat kita. Dia bagi tahu dekat kita, dia kata waja'alu lahu min ibadihi juz'a. Dan menjadi mereka itu, yakni kafir musyrikin ni menjadikan mereka itu bagi Allah itu daripada segala hambanya itu satu juzuk. Uzair ni hamba Allah. Dia pergi kata Uzair ni anak Allah. Anak Allah makna satu juzuk daripada Allah. Apa hal dengan mereka ni? Allah kata innal insana lakafurun mubin, bahwasanya manusia yang kata perkataan itu sesungguhnya kufur ia yang terang, kerana isbat bagi Allah itu anak, sedangkan Allah maha suci daripada anak dan bapa dan sahabat. Apa lagi yang kita kata? Orang Kristian dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Orang Yahudi juga dia kata Uzair ini anak Allah. Malaikat pula anak perempuan Allah pula dia kata. Karun. Tuan-tuan, cerita dia gini, manusia ni kalau sekiranya dia cuba berlepas diri daripada petunjuk Quran dan hadis Nabi, dia tak akan jumpa apa melainkan kesesatan yang dia akan jumpa. Itu sebab tuan-tuan, tiap-tiap kali pun kita doa abang apa, kita apa pun bercakap mesti nak dengar nas Quran dan hadis Nabi. Kita apa pun nak main cerita benda pelik-pelik, bukan-bukan benda yang tak ada sabit dalam Quran dalam hadis, kita tak mau dengar. Nak main cakap, nak main cerita, nak main berhujah, nak main apa pun, pastikan ada Quran, ada hadis Nabi yang sebut benda tu. Takkan nak main habang kat kita benda tu, benda ni, lugu tu, lugu ni, sedangkan ayat Quran tak ada sebut benda tu, hadis Nabi tak ada sebut benda tu, kita akan nanti siap dulu. Tapi kalau kita habang benda ni, hadis kata, ni dia hadis dia, dan cek balik hadis tu memang hadis sahih, kita kena pakai. Tak ada pasal kita nak pergi berhujah sedangkan kita tak ada satu hujah. Nak pergi berhujah dengan orang, kita tak ada hujah. Cuma nak pergi kata apa dia ni kata tak betul dia. Kalau tak betul, bagi tahu tak betul apa. Kita nak pergi kata orang tu tak betul, sedangkan orang tu buat main ayat Quran, orang tu buat main hadis Nabi. Hadis tu pula bukan hadis dhaif. Hadis tu pula hadis sahih. Hak orang tu buat main. Kita nak kata dia tak betul, kita nak kata kita betul. Hak kita betul yang ni mana hadis dia? Tak ada tapi kata orang tak betul. Duk kata kita betul. Apa ni? Kalau tidak Allah tak turun ayat dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Tuhan kata kalau kamu bercanggah pendapat, selisih faham, tak setuju apa-apa dalam satu-satu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, yakni Quran dan hadis Nabi. Bila kata hadis, maksudnya hadis yang sahih. Pergi kutip main daripada mana kau buat main sampai tak tahu ni siapa riwayat hadis ni duduk pada martabat sahih ke tak, kau pun tak tahu, nak main berhujah tak mau. Berhujah pastikan kita ada sandaran hadis yang sahih. Pasal hadis sahih sahaja yang boleh kita guna untuk berhujah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan agama kita, agama Islam. Cukup jelas, cukup terang, cukup clear. Maka tak perlu lagi kepada salah faham, kepada duk cari benda-benda yang boleh membawa kepada salah faham dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat amittakhadha mimma yakhafu mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Dia nak cerita adakah kata mereka itu bahawa telah ambil Allah daripada makhluknya sendiri buat anak perempuan, dan tentu akan kamu dengan anak laki-laki. Yang ni jangan kamu kata yang demikian itu. Dia nak sambung ayat ni, dia nak kata apa? Patutkah hampa duk kata malaikat ni anak perempuan Tuhan? Sedangkan hampa sendiri, maksudnya orang Arab Quraisy ni, hampa sendiri orang-orang Arab jahiliah ni, hampa sendiri pun nak anak laki-laki, tak mau anak perempuan.
Bila dapat anak perempuan, dada muka jadi merah padam, berasa malu dan sebagainya. Bahkan sebahagian daripada Arab jahiliah dulu, bila dapat anak perempuan, bunuh anak perempuan. Punya tak mau kepada anak perempuan. Tiba-tiba hampa pergi tuduh Allah ada anak perempuan. Sedangkan hampa sendiri tak suka anak perempuan. Benda hampa tak suka tu hampa kata ada ke Allah. Patutkah macam tu? Itu ayat yang berikutnya dia akan bincang macam tu. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka illa billah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.